Okey, assalamualaikum. Video kali ni video mengenai torque wrench. Ni yang torque wrench yang saya gunakan untuk servis-servis torque set untuk LC kan. LC ke, F5 ke, Chris ke, semua boleh pakai ni. Yang saya pakai ni dia punya apa? Daya kekuatan dia tu 5 hingga 25 Nm. Newton meter. Ni dia punya daya kekuatan ni. Ini beli dekat Shopee. Nanti link tu saya share dekat description. Kalau yang ni dia punya soket kepala dah 1/4. Ni ada tulis ni 1/4 inci. Ni dia punya size soket. Size ni 1/4 tu size ni. Dia punya size soket ni. Jadi untuk soket kecil tu kita akan macam kurang sikit lah penggunaan dekat motor tu. Jadi untuk memudahkan tu saya beli lagi soket lah, adapter. Beli adapter lah mau panggil lah. Nanti ni pun saya share dekat description. Dia ada 4 biji soket ni. Dia boleh masuk 1/4, 3/4, lepas tu 1/2. Kita nak adapter ni, kita nak pakai untuk 1/2 punya. Yang adapter tu dia untuk spanner yang biasa kita guna lah, yang kebiasaannya lah, selalu kebiasaan yang kita pakai tu yang macam ni. Dia punya kepala ni 1/2. Ini yang biasa kita gunakan lah untuk spanner kat rumah selalunya lah. Yang ni yang kita pakai 1/2. Tapi soket ni dia 1/4. Sebab dia ada size dia tu, hampa kena tengok hampa ikut keperluan yang hampa nak pakai tu. Hampa nak pakaikan torque size berapa. Kalau macam motor ni kita pakai size ni, macam LC nya kita kena untuk bahagian torque set tu 22 paling tinggi kan dekat torque set. Jadi kita boleh pakai lah ni. Ini 5 sampai 25. Dia kalau hampa dapat yang straight itu, dia punya apa, daya kekuatan yang straight macam 1 sampai 300 tu boleh juga. Tapi dia punya apa, nombor tu dia tak sharp sangat. Hampa susah sikit nak detect. Okey, sebab ni kita pakai salah satunya untuk elakkan loose. Kita nak elakkan satu trip tu loose. Contoh dekat skru bolt yang kita guna tu terkunci, daya kekuatan tu kita nak elakkan skru tu daripada loose. Jadi kalau loose memang jadi banyak aja. Kita nak kena buat trik lain lah. Lepas tu nak pergi kedai lah, jadi susah. Okey, sebab yang kedua kita nak dapatkan sukatan ataupun daya kekuatan yang sekata. Contoh dekat bahagian top set, dekat bahagian start board lah panggil, start board dekat screw head 4 batang tu, yang tiang 4 batang tu, daya kekuatan tu kita nak daya kekuatan yang sama. Contoh satu batang skru tu 22 Newton meter, kita kena samakan daya kekuatan 4 batang. Kita punya cylinder head tu tak bocor. Itu salah satu sebabnya lah kita pakai torque wrench ni. Okey. Okey, seterusnya cara penggunaan torque wrench. Ini salah satu cara penggunaan. Boleh nampak atau boleh nampak tak? Tengok. Kalau dalam ni, kalau kita tengok, dia daripada 5 Newton meter. Okey, kalau kita nak pakai 5, kita pusing lah ni. Dia ada ni tempat belakang ni, kita pegang depan ni, kita pusing. Kita dapatkan sukatan sampai, contoh lah kita nak torque 10, kita pergi dekat 10. Ni ada, kalau tengok ada 9. 9. Yang tu
Sebelah dah, sebelah. Kita ambil tengah-tengah dah. Okey. Macam ni 10. Tengok. Ni, fokus lebih. Macam tu 10. Kalau 9, pusing balik. Macam ni 9. Nampak? Dia punya kosong ni, dia sebaris dekat bahagian lain tengah. Tengok. Kalau kita nak 22, kita pusing kan ni. Stop. Pusing. Pusing. Okey. Pusing. Kalau kita nak 22, kita pusing 21. Okey. Ini 22. Dia zoom lemak jadi pak macam tu. Itu untuk kita punya calculate lah. Selalu yang penting-penting lah kita pakai torque ni. Bahagian head tu dekat block. Itu kita kena torque lah. Sebab kita takut skru tu tercabut ataupun loose. Hampa kunci kuat sangat, memang boleh loose lah. Hampa kena pakai kot benda ni. Seterusnya dia punya kelemahan. Kelemahan dia, torque ni, dia boleh torque. Dia punya kekuatan tu 5 sampai 25 je lah. Kita boleh, yang boleh torque, kalau hampa nak lebih pada tu, kena beli satu lagi lah. Dia untuk skru kecil, pakai torque yang kecil. Ni, torque ni. Kalau yang besar tu, kena beli satu lagi lah. Lepas tu, dia punya pantang dia yang lemah, dia punya torque ni, kita tak boleh jatuh. Kita jangan bagi terjatuh. Kita guna-guna tu jangan terjatuh, jangan ketuk-ketuk. Lepas tu kita kena apa? Elakkan buka skru. Buka skru yang ketat-ketat tu. Kita elakkan buka skru yang ketat-ketat tu. Okey, faham tak? Jangan kita try elakkan lah. Benda ni terjatuh dengan kita elakkan buka bolt yang kuat-kuat. Dia memang bukan untuk buka lah. Kalau nak buka, pakai spanner macam ni lah. Ataupun wrench. Bukan yang torque wrench. Ini untuk torque saja. Kalau kita nak bagi tahan lah. Okey. Lepas tu dia punya kelemahan dia lagi. Kalau dia dah jatuh, bila dia dah jatuh tu, dia punya apa, calibration diri, dia akan lari lah. Bila calibration lari, hampa tak calibrate, hampa torque dekat skru habis barai. Okey, itu kelemahan dia. Ada kelemahan lain pun boleh share kat ruangan komen. Okey, yang seterusnya cara penyimpanan. Okey, torque wrench ni, kalau hampa nak simpan dah, hampa nak simpan bagi tahan dah, kalau hampa dah guna tu, ni dah tak boleh pusing kan. Kalau hampa dah guna tu, okey, hampa dah guna contoh 22 Nm ke, berapa-berapa ke, hampa bagi dia release balik. Hampa release balik dia punya spring tu. Dia ada dalamnya ada spring lah. Hampa kena release balik sebelum hampa simpan tu. Sebab nanti kalau hampa biarkan dia dalam bertekanan spring ni, dia hampa biar dalam tempoh yang lama, dia akan efek jugalah pada spring, regangan spring tu. Dia punya bacaan torque pun mungkin akan bertambah atau berkurang lah. Itu tip lah untuk penyimpanan lah. Dia akan bagi kotak lah. Sebab tu dia bagi kotak lah. Dia nak elakkan daripada terjatuh. Lepas tu penyimpanan lah, buka lah ni. Buka ujung sampai habis ni, pusing sampai dia release, baru hampa simpan. Simpan bekas ni. Saya simpan lah ni. Kita ikut Newton meter lah. Sebab kita ada manual kan. Kita follow Newton meter lah. Dia berkilat ni.
Kat sini ada 2 kali tau. 0, 2, 4, 6, 8. Lepas tu kosong balik. Tengok ni 5 ke 25. 5 hingga 25 Newton meter. Okey, sekali lagi lah tunjuk yang mana yang tak faham lagi tu. Kita letak dekat baris ni ya. Dia ada macam garisan dia tu. Kita letak 5. Okey, macam ni 5. Tengok 5. Lepas tu pusing lagi. Ini 5, 5.2 1, 5.2 5.2 setengah. Macam tu lah. 5.3, 5.4 sampai seterusnya. Sini jadi 6. Lepas tu 6.1 sampai pusing lagi jadi 7. 7 jadi macam tu. Boleh faham je lah kan? Itu saja, simple. Kalau ada pendapat ataupun idea, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Okey, semoga bermanfaat.